Kita akan ikutkan. Okey. Langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Okey, kamu kena ingat kita tidak boleh hilangkan pemanasan global. Kita tak boleh hilangkan sebab memang dunia ini akan memang sentiasa panas. Tetapi kita boleh mengurangkannya. Dia macam badan kita lah kan. Badan kita panas, kita boleh kurangkan kepanasan badan kita dengan minum air, dengan duduk dekat dengan kipas atau pasang aircon. Tapi kita tak boleh kata, oh aku nak hilangkan kepanasan badan aku ni lah. Okey, dengan cara apa? Okey, dengan cara aku nak sejukkan badan aku. Tak boleh. Kalau sejukkan badan kamu, nanti kamu mati. Bila dah mati je badan je sejuk. Jangan. Okey, badan perlu panas juga. Badan perlu panas juga, tetapi jangan terlampau panas. So, ada banyak cara untuk mengurangkan kepanasan badan. Begitu juga dengan bumi. So, ada banyak langkah untuk kurangkan kesan pemanasan global. So, langkah yang pertama, okay, kalau kita lihat amalan 5R. Amalan 5R, kita tahu 5R ni iaitu yang ini. Ini dia. Okay, jom kita tengok. Apa 5R? Okay, R tu means rethink. Pertama, repair, reuse, reduce, dan recycle. 5R. Rethink ni maknanya memikirkan semula. Fikir semula nak buat tu betul ke tidak. Pertama, rethink. Yang kedua, repair. Maknanya kalau boleh baiki, baiki. Jangan digantikan. Ya, betul. Asalnya 3R. Tapi sekarang ni dah 5R. Ingat 5R rethink. Kalau nak buat apa-apa, fikir dulu. Fikir semula. Yang kedua, repair. Maknanya kalau ada barang rosak, jangan buang. Okey, baiki dulu. Kalau boleh baiki, baiki. Repair. Memperbaiki. Yang ketiga, reuse. Gunakannya semula. Kemudian yang keempat, reduce. Kita akan kurangkan pembaziran, mengurangkannya. Dan juga kalau boleh recycle, maknanya kitar semula. So itu dipanggil 5R. Okay, 5R. Ingat tu. Okay, so itu amalan 5R untuk mengurangkan pemanasan global. So antara dalam bahasa Melayu 5M. Ya, dalam bahasa Melayu 5M. Okay, baik. Contoh amalan-amalan yang kita gunakan iaitu menanam pokok. Okey, contoh yang pertama menanam pokok. Yang kedua, antara tabiat yang baik berkongsi kenderaan. Yang ketiga, menggunakan pengangkutan awam. Yang keempat, amalan kitar semula, recycle. Dan yang kelima, kempen bebas plastik. Sebab apa? Sebab plastik adalah satu bahan yang memang sukar untuk dihuraikan oleh tanah. Diuraikan oleh tanah. Okey, bermakna di sini menyebabkan dia akan kekal dalam tanah beratus tahun. Dan ini akan menyebabkan pencemaran. Dan berbalik kepada soalan Utaya, dia kata kalau dalam bahasa Melayu 5M ke? So bagaimana tu? Sebenarnya, okey, konsep 5R ini telah disuarakan daripada barat. Maknanya di pihak barat sendiri, mereka yang perkenalkan 5R. So bila sampai di Malaysia, kita tak ubah dia jadi 5M. Kita kekalkan menggunakan 5R. Kerana apa? Itu konsep diambil daripada sana. So kita tak bolehlah suka-suka tidak ubah kepada 5M. Kita kena ambil konsep yang asal iaitu 5R. Boleh faham Utaya? Okay. Jadi dia ada dia punya kita kata sebagai copyright lah. Copyright Dream 5R ni. Okay. Baik. So kita lihat di sini ya. Yang pertama sekali kita lihat penggunaan tenaga mesra alam. Kita tahu bahawa sebenarnya bahan api fosil, iaitu bahan api daripada dalam tanah hasil mampatan berjuta-juta tahun dahulu, mampatan binatang dan haiwan berjuta-juta tahun dahulu. Bahan api fosil ini seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti. Cara yang paling baik iaitu jangan lagi guna petroleum, gas asli dan arang batu. Gantikannya dengan tenaga yang mesra alam. Seperti tenaga suria, seperti tenaga angin dan juga ombak. Agar alam sekitar kekal terpelihara.
Maknanya contohnya macam di Malaysia. Di Malaysia ni kita sebenarnya kita mendapat cahaya matahari yang banyak. Sebab itu kita digalakkan untuk menggunakan tenaga suria ataupun dipanggil solar. Okey, menggunakan solar panel dan kita gunakan dia untuk apa? Untuk tenaga elektrik. So itu cara dia. Okey, penggunaan tenaga solar, angin dan juga ombak pun ada. Ya betul tapi mahal. So hopefully okey buat masa sekarang mahal tetapi okey orang kata apa beberapa tahun akan datang kita harap okey peralatan-peralatan untuk membuat solar panel itu semakin murah dan semua orang boleh menggunakan panel-panel solar itu di rumah masing-masing untuk mengurangkan okey bahan api fosil. Hopefully lah. Okey. Baik. Itu yang pertama. Penggunaan tenaga mesra alam. Yang kedua, okey, iaitu pendidikan alam sekitar. Kalau kita lihat pendidikan alam sekitar di mana pendidikan alam sekitar boleh diserap di peringkat sekolah dan komuniti. Maknanya apa? Maknanya kalau kita nak kurangkan pemanasan global ni, kita kena ajar sejak daripada apa? Daripada peringkat sekolah lagi. Peringkat sekolah, sekolah rendah kena ajar. Kantin-kantin sekolah contohnya bila jual barang-barang makanan kan, janganlah guna plastik. Gunalah kertas. Betul tak? Kemudian bila pelajar-pelajar beli, habis makan kertas itu akan letakkan dekat kotak yang ada yang box yang ada kertas tu supaya kertas itu boleh di-recycle. Nampak tak? Kesedaran itu, pendidikan perlu bermula daripada sekolah. Ini kita cerita, kita kena elakkan guna plastik. Habis je sekolah, kan, waktu rehat kita pergi kantin, alah makcik kantin pun pakai plastik. Kan, makcik kantin pakai plastik. Kan, jadi macam mana ni, kan? Jadi perlunya daripada sekolah mendidik supaya mengamalkan jaga alam sekitar ini. Kan? Baik. Kemudian ketiga iaitu kerjasama antarabangsa. Apa yang penting? Kerjasama. Iaitu kerjasama antarabangsa iaitu kalau kita lihat protokol Kyoto. Okey, 1997. Kyoto ni di Jepun sebenarnya. Jepun, protokol. Maknanya kita kata satu perjanjian. Kalau kita lihat di sini, inilah dia. Okey, di bawah ni maklumat info geografi di mana protokol Kyoto 1997 adalah perjanjian antarabangsa untuk mengambil langkah-langkah yang perlu bagi mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. So itu dipanggil protokol Kyoto. Kyoto tu nama tempat iaitu di Jepun. So mereka bersidang di Jepun dan mereka plan untuk mengambil langkah-langkah bagi mengurangkan pencemaran. Itu okey, kerjasama antarabangsa. Semua negara-negara telah pun bersetuju untuk mengurangkan pencemaran alam. Kemudian kalau kita lihat panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca iaitu IPCC pun diadakan kerjasama. Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun PBB tentang alam sekitar dan pembangunan iaitu UNCED atau Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro di Brazil pada tahun 1992 juga adalah kerjasama antarabangsa. Kemudian ada kerangka konvensyen tentang perubahan cuaca iaitu UNFCCC. Juga ini tentang mereka bersidang kerana apa tahu? Cuaca semakin tidak menentu. Jadi menyebabkan mereka bermesyuarat untuk membincangkan tentang masalah perubahan cuaca ni. Dan persidangan perubahan iklim di Paris, Perancis daripada 30 November hingga 11 Disember 2015 untuk bersama komuniti antarabangsa untuk apa tahu? Persidangan ni untuk menangani isu perubahan iklim. Di mana semua orang sedar. Sebenarnya satu dunia sedar tahu bahawa sebenarnya iklim negara kita ni ataupun iklim dunia ni yang tiba-tiba panas sangat, kemudian hujan lebat, banjir, taufan dan sebagainya adalah akibat daripada pencemaran yang telah dilakukan oleh manusia. So sebab itu manusia kata apa? Kita perlu buat sesuatu supaya jangan mencemarkan bumi kita lagi. Kan? So itulah kerjasama antarabangsa yang mereka setuju nak buat. So kita lihat di sini antara langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global ialah amalan 5R, penggunaan tenaga mesra alam,
kemudian pendidikan alam sekitar, kerjasama antarabangsa. Tapi yang paling penting ialah yang ini ya, penguatkuasaan undang-undang. Iaitu adanya undang-undang untuk mengawal pencemaran ini. Seperti Akta Perlombongan Petroleum, Akta Kerajaan Tempatan, Akta Perhutanan, Akta Pengangkutan Jalan, dan Akta Kualiti Alam Sekeliling. Ini semua undang-undang untuk apa? Untuk mengurangkan pencemaran. Sebagai contoh, kalau kamu pernah tengok kadang-kadang di jalan raya ada roadblock tau. Di mana roadblock ini dijalankan dan mereka akan pihak berjawatan kuasa ini, jabatan akan apa tahu, menahan lori-lori yang banyak. Dan mereka akan menguji tentang apa tahu, pencemaran asap. Mereka akan menguji asap yang keluar daripada exhaust lori itu. So dia akan ukur. Kalau katakan terlampau banyak, mereka akan keluarkan saman kepada lori tersebut. Kerana apa? Telah melakukan pencemaran. Jadi itu yang telah dilakukan. Okey. Begitu juga kalau kamu lihat seperti ada juga sekatan jalan raya ataupun roadblock, okey, telah dilakukan untuk menahan motosikal yang berbunyi bising. Sebab pencemaran bunyi. Juga ada tahu. Itu termasuk dalam apa tahu? Akta Kualiti Alam Sekeliling. Bayangkan kat rumah kamu tiba-tiba bunyi bising. Kan patutnya bunyi bum 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 kan. Ini tiba-tiba laju tu. Kan? Bunyi bising. Padahal motor tu motor kecil je. Motor kecil je kan. Tapi dia punya bunyi dia berjauh. Nampak? So, okay. So itu bunyi motor. Bising. Itu miau lah. Ini bunyi motor. Bunyi motor. Okay. So guna botol, lepas tu letak kat belakang basikal. Itu budak-budak yang ada basikal. Okey, dia letakkan botol dekat tayar, kemudian kan, ada tahu Aaron, dia letakkan kat tayar, kemudian dia kayukan. Bunyi botol tu akan ketuk ring dia tahu, ring dia. So bunyi pap 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 pap. So lagi laju kan, pap 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 pap. Bising kot. Kan. So letak botol hanya nak semata-mata ada bunyi exhaust. Alah, bising. Kan, jadi janganlah kita mencemari alam sekitar kita dengan bunyi-bunyi ni. Ya, bising gila. Kalau kamu minat motosikal tak apa, boleh minat motosikal. Tapi carilah bunyi motosikal yang motor-motor besar. Dia bunyi macam ni. Kan perlahan tu. Kan? Ini bunyi ya apa dah, bising. Orang nak tidur pun payah. Kan? Jadi jangan mencemari. MotoGP kot sangat, memanglah itu untuk perlombaan. Okey. Jadi inilah dia tips mengurangkan pemanasan global. Samalah cikgu. Sarah Umar sama kan. Tapi bunyi motor kamu boleh kenal tau. Bunyi motor memang boleh kenal. Okey, boleh kenal tentang apakah brand tu. Contohnya kan motor Yamaha kan. Dia bunyi dia start bunyi Yamaha. Ada je tu. So itu Yamaha. Okey, tu Yamaha. Kalau Honda pun sama. Kan? Kan? Yamaha macam tu. Ducati macam tu. Gati. Dia macam tu. Dia macam tu. Okey. So kena hati-hati. Boleh kenal bunyi motor pun boleh kenal. Tu brand apa. Okey. So only in kelas sejarah. Kelas geografi. Alright. So kita lihat di sini. Okey, tips-tips bagi mengurangkan pemanasan global. Okey, apakah cara untuk mengurangkan pemanasan global? Yang pertama sekali kita tahu yang pertama iaitu
amalan 5R. Iaitu kita tahu rethink, kemudian reuse, kemudian recycle, reduce dan juga apa? Apa? Faris. Bukan, itu lain. Okay, itu nama. Okay, rethink, repair, rethink, repair, reuse, reduce, recycle, remake, apa remake juga. Okay, tu amalan 5R. Yang kedua, kamu semua boleh buat apa? Meminimumkan penggunaan penyaman udara. Aircon. Penyaman udara. Macam kat rumah korang kan. Korang ni kalau pasang aircon kan, kalau boleh sampai 16. Kan? Paling bawah 16 tu. Kemudian yang kedua, korang kalau boleh 24 jam biar je aircon tu kan. Kan akan menyebabkan pelepasan gas. Ya betul Faris Pasang Hamzah. aircon suhu berapa cikgu? Suhu sebaik-baiknya untuk aircon, sebaik-baiknya suhu di antara 20 ke 24. Suhu yang sebaik-baiknya. Maknanya suhu yang nyaman-nyaman Saya pasang aja. 22. 22 macam tu boleh. Ini pasang 16. Lepas tu bila masuk kelas kan, masuk kelas online, so pakai baju sejuk. Kau kat mana ni? Kutub Utara cikgu. Sejuk gila bilik ni. Dah tahu sejuk, kurangkanlah. Okay. Jangan sejuk sangat, jangan. Okay, jangan sejuk sangat sebab nanti banyak pelepasan gas chlorofluorocarbon, CFC. Jadi itu akan mencemarkan alam. Ya. So jangan kurangkan penggunaan aircon tu bila perlu saja. Bila perlu saja. Ada ke aircon sampai -1? Ada. Masuk dalam freezer. Dalam freezer kamu tu boleh. Pergilah. Kan boleh. Dengan kau beku sekali. Kan. Okey, ada. Okey. Dengan kau beku sekali. Saya pasang aircon untuk tidur je cikgu. Ya, betul. Aircon sekarang pun ada CMC tetapi kan lebih baik kita jimatkan penggunaan dia. Jimatkan penggunaan. Okay, jimatkan penggunaan dia. Sama juga Aaron. Banyak menggunakan CMC dan CFC. So kedua-duanya orang kata apa tidak baguslah sebenarnya, tidak bagus. Okay, kurangkan. Kurangkan penggunaan bila perlu sahaja. Even sebenarnya macam cikgu ni sekarang ni dalam bilik cikgu kan. Dalam kelas dalam bilik cikgu. Bilik cikgu ni tidak ada aircon. Bilik cikgu ni hanya menggunakan kipas sahaja. Kerana apa? Bagi cikgu adalah kipas itu lebih nyaman berbanding dengan aircon. Sebab aircon nanti sejuk sangat nanti jadi tak selesa nak mengajar. Dia macam tu. So gunakan secara nyamannya. Suhu pun di antara 20 ke 24. Ada aiskrim dalam freezer. Alah, freezer tu gunakan. Ya, Aaron, kamu nak guna freezer untuk sejukkan badan kan? Tak apa. So, kalau dalam freezer tu ada aiskrim, tak apa. Bawa keluar dulu aiskrim, kemudian kamu masuk. So, aiskrim tu pas kat kita orang. Biar kita orang habiskan. So, kau masuk dalam freezer. Aiskrim tu pas kat kita orang. Biar bagi kita orang habiskan. Jangan mencemar. Dan jangan membazir. Okay. So, itu yang bagusnya. Okay. Baik. Minimumkan penggunaan penyaman udara. Yang kedua. Yang ketiga, menanam pokok di sekitar rumah. Itu pun bagus. Tanam pokok sekitar rumah. Kamu tanamlah pokok-pokok yang ada. Tapi belajarlah tanam dulu kan. Ini kadang-kadang ada pelajar, wah aku nak tanam pokok lah. Sudahnya tengok pokok rumah kawan kan. Daun-daun dia gugur. Dia pergi ambil daun, pergi tanam kat rumah dia. Okey, ya tanam. Kau buat apa? Nak tanam pokok. Itu bukan daun. Yelah, daripada daun lah nanti akan tumbuh pokok. Mak engkau datang, mak engkau pang. Lain kali nak tanam pokok tanya. Orang tanam daun kan tak pernah jadi pokok. Jadi belajar dulu. Kan? Oh, tak boleh mak tanam pakai daun. Siapa ajar kau? So jangan. Nak tanam pokok, okey, ya daripada buah. Daripada buah, biji buah tu, biji benih dia ke, ataupun daripada dahannya ke, ataupun daripada anak pokok. Itu cara dia. Jangan mandai-mandai. Okay. So tanam pokok. Siapa kat sini yang biasa menanam pokok? Kat rumah? Anyone? Biasa kalau rumah-rumah yang di kondo tu memang susah sikit, kondo ke apartmen ke kan? Saya duduk kondo. So kondo susah sikit.
Tapi kalau rumah-rumah atas tanah tu senang. Adila Arisha kena tanam pokok Adila. Kena tanam pokok. Boleh tanam pokok tak ni Adila? Okey, lain kali tanam. Okey. Boleh je. Okey. Kalau abang keni kodok saja. Boleh. Okey, baik. Bagus. Itu yang ketiga, menanam pokok supaya menambahkan bilangan pokok-pokok yang boleh menyumbang kepada oksigen. Itu penting. Kemudian yang keempat, menanggalkan plug daripada soket apabila tidak digunakan. Ini memang perangai korang. Ini memang perangai korang. Terutama sekali bila kamu charge phone. Bila charge phone, okey, tinggalkan. Kemudian bila dah siap, korang akan buka phone, kemudian tengok-tengok, kemudian kamu lepaskan charge. Lepas tu belah macam tu je. Tak tutup pun, tak tanggal pun plug daripada soket. You see? Itu tak bagus. So, kena tanggalkan. Sebab apa? Nanti dia punya elektrik tu akan terus mengalir dan ini akan menyebabkan pembaziran. So, tanggalkan plug. Okay, daripada soket tu. Dan ingat kalau kamu sambung lagi, walaupun kamu tak charge, okay, walaupun kamu cabutkan plug dari soket tu. Ya, kalau kamu tak cabutkan, elektrik dia masih flow lagi dan itu menyebabkan bil elektrik kamu naik. Salah satu sebab bil elektrik naik kerana apa tahu? Kerana kamu tak tanggalkan, okay, plug tu daripada soket tu. Yes. Untuk kurangkannya, tanggalkan. Atau disconnect. Ya, tips jimat bil elektrik. Betul. Okay. Cikgu, soket tempat area air macam mana tak senang terbakar? Apa benda kau ni, Ren? Kan, tempat area air macam mana tak senang terbakar? Apa kau punya soalan ni? Kan? Aduh, ya kau ni kan. Confusion dah kau ni. Baik. Kemudian yang kelima, iaitu menggunakan pengangkutan awam. Macam korang. Kalau korang nak pergi mana-mana kan, kadang-kadang kamu nak pergi mana-mana tempat jumpa kawan kamu, kamu tak naik kereta. So gunakanlah LRT, MRT, kemudian gunakanlah Grab, gunakan kenderaan awam, naik bas ke, Food Panda kau tak boleh hantar orang. Ingat Food Panda, jangan kau mana-mana. Saya nak order apa? Nak order hantarkan saya daripada rumah sampai ke sekolah. Jangan. Kang abang food rider datang, dia kata apa? Dek, sini dek. Kau ingat kotak belakang ni warna pink ni yang besar ni boleh muat kau ke? Tak muat, dek. Tak muat. Okay. So jangan. Food Panda bukan pengangkutan awam. But good idea lah kan. Good idea lah kan. So jangan buat. Alright. So itu untuk menggunakan pengangkutan awam. Dan yang kelima, gunakan barangan elektrik. Okey, jimat tenaga. Ya, betul saya kan. Abang Panda tanya kan, kenapa tak order otak ni? Ini patutnya order otak dulu. Okey, order otak terus Baik. So, untuk kurangkan pemanasan global, gunakan barangan elektrik yang jimat tenaga. Okey, jimat tenaga. Contohnya, kalau kamu lah, kalau kamu ada sedikit keuangan lah kan. Okey, belilah telefon. Kamu memang suka gadget kan. So belilah belilah phone ke, ataupun belilah apa-apa juga, phone ke ataupun tablet ke apa ke yang gadget-gadget ni yang sebenarnya menggunakan fast charging. Kenapa fast charging? Sebab bila fast charging, dia akan menggunakan elektrik dengan jangka masa yang pendek. So ini akan menjimatkan. Dalam 1 jam, 1 jam setengah dah complete 100%. So jangan gunakan yang sampai 2 jam baru nak full bateri, okay, charging kan. Jangan guna yang banyak-banyak. Beli fast charging punya charger pun boleh. Boleh. Tapi selepas itu make sure lepas habis guna, okay, cabut. Bahaya, memang ada bahayanya. Tapi nak guna fast charging kena beli yang original. So jangan beli yang luar tu. Okay, yang luar tu takut nanti dia blow. Okay, takut dia blow. So contohnya macam brand-brand Samsung ke, okay, atau iPhone ke, dia memang Samsung Note. dia memang ada apa? Ada fast charging.
apa adapter tu. So cari yang itu. Boleh mengurangkan jimatkan. Takut ada bunyi Cina. Kenapa ada bunyi Cina? Okey, ada bunyi Cina. Nanti tiba. Okey. Baik. So, itu tips mengurangkan pemanasan global. Okey. So dengan itu kita telah pun tamat. Okey, bab yang ke-11 berkaitan dengan pemanasan global. So, apa yang kita telah pelajari iaitu tentang maksud pemanasan global ini. Okey, maksud pemanasan global ini. Kemudian kita telah belajar tentang faktor-faktor pemanasan global dan kita telah lihat kesan-kesan akibat pemanasan global. Dan juga kita telah lihat tentang langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. So, buruh, nelayan dan juga... tak. Okey, baik. So, baik. Untuk pengetahuan kamu, since besok sebenarnya adalah, kita katakan sekejap. Cikgu ada pengumuman sebenarnya ni. Okey, ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya tak?